Di internet, banyak video perkongsian info tentang makhluk misteri tak kiralah. Sama ada di lautan dalam, di hutan belantara, ataupun di udara. Tetapi, tak ramai yang kongsikan tentang makhluk misteri di dalam gua. Ramai ke kat sini yang takut dengan tempat gelap macam gua? Jom beranikan diri kalau nak follow Prof Tau pergi menjelajah gua untuk temui beberapa makhluk pelik dan misteri yang ada kat situ. Ramai tak tahu lagi ni. 5 makhluk misteri yang hanya boleh ditemui dalam gua. Yang kelima, Om. Makhluk pelik pertama yang sangat jarang untuk kita tengok diberi nama Om. Habitat yang diduduki Om banyak terdapat di dalam gua-gua yang terletak di negara Balkan seperti Slovenia dan Croatia. Haiwan ini tidak mempunyai mata, berwarna putih dan seakan-akan kelihatan seperti seekor naga. Yalah kan, sekali pandang dah macam anak naga pula Om ni. Sampaikan sewaktu awal manusia menjumpai Om ni, mereka ingatkan yang dijumpai itu adalah anak naga. Kalau waktu tu dah ada media sosial, Prof Tau rasa mesti dah viral berita ni. Sebenarnya, Om ni merupakan makhluk amfibia yang tergolong dalam keluarga salamander. Rupa bentuknya seperti axolotl, tapi ianya sedikit panjang. Sampaikan Om turut digelar sebagai manusia ikan kerana kulit yang sama seperti manusia. Psst, tapi ia tidaklah cantik macam ikan duyung tu tau. Om juga mempunyai habitat yang sangat terbatas dan hidup dalam keadaan yang gelap gelita. Macam yang awal Prof Tau katakan tadi, Om tidak mempunyai kemampuan untuk melihat. Jadi, Om mempunyai kelebihan lain yang mana ia mempunyai pendengaran yang sangat luar biasa hinggakan setiap getaran kecil di sekelilingnya mampu untuk didengari oleh Om. Korang pernah ke terjumpa Om ni? Cuba komen dekat bawah. Jap. Sebelum tu, jangan lupa untuk likes dan subscribe channel Prof Tau. Dan jangan lupa tekan loceng untuk dapatkan lagi info-info yang pelik dan menarik. Yang keempat, Hydra. Kalau tadi Prof Tau bercerita tentang haiwan yang pelik seakan-akan salamander, kali ini kita pergi pula kepada haiwan yang mempunyai banyak kepala yang dipanggil Hydra. Jangan terkejut pula ya. Pernah tak korang bayangkan kalau korang mempunyai keupayaan seperti Wolverine yang boleh sembuh dengan kadar yang sangat pantas walaupun cedera? Mesti best kan? Sama seperti Wolverine, makhluk seterusnya dalam carta kali ini diberi nama Hydra. Berdasarkan sejarah kuno Yunani, Hydra merupakan makhluk yang mempunyai banyak kepala yang sangat susah untuk dibunuh, hinggakan ketika salah satu daripada kepalanya dipotong, Hydra tidak akan mati. Malah akan lebih bertambah bilangan kepalanya tu. Tapi pada masa kini haiwan yang dikenali sebagai Hydra tidaklah seperti itu. Hydra yang wujud pada masa sekarang ni merupakan haiwan invertebrata yang mempunyai saiz 10 mm. Saiz yang kecil yang Prof Tau rasa tak akan beri ancaman pun pada manusia jika ianya berbahaya sekalipun. Menariknya, Hydra ni mampu untuk melakukan regenerasi sel yang tidak terbatas. Ketika mana ada sel-sel yang cedera ataupun mati, sel-sel yang lain akan dapat menggantikan sel yang mati tersebut. Dengan ini, Hydra dapat membaiki serta memulihkan mana-mana bahagian tubuh badannya yang rosak. Jadi, korang mesti terfikir kan, macam mana Hydra ni mati? Yalah kan, setiap yang bernyawa pasti akan menemui ajal. Sebenarnya Hydra juga akan tetap mati. Cuma faktor kematian Hydra tertakluk kepada faktor luaran seperti pemangsa dan juga penyakit.
Jika tidak, Hydra mampu untuk hidup dengan lebih lama lagi. Yang ketiga, Blind Cave Crayfish. Mungkin tadi adalah pertama kali korang tengok Orm dan Hydra kan? Untuk senarai seterusnya pula adalah makhluk yang selalu kita jumpa, terutama sekali dekat pasar, iaitu udang. Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat cucur udang. Sekali tengok, dah macam mini lobster pula kan makhluk ni. Tapi, korang jangan silap. Haiwan yang seakan udang ni merupakan udang yang hanya hidup jauh di dalam perut gua tanpa ada sedikit pun cahaya matahari yang mengenainya. Disebabkan terlalu lama berada di dalam kegelapan, haiwan ini telah berevolusi serta beradaptasi dengan persekitaran yang gelap. Ini membuatkan mereka sebenarnya buta serta tidak mengharapkan dengan penglihatan dalam pencarian mangsa. Jadi sebab itulah ia diberi nama Blind Cave Crayfish. Jadi macam mana mereka ni terus hidup ya? Korang pernah terfikir tak? Sebenarnya udang ni mempunyai sesungut yang panjang untuk mengesan mangsanya. Yang kedua, labah-labah kawai. Kalau tadi kita bercakap mengenai udang yang hidup dalam gua, kali ini kita bercakap pula tentang labah-labah gua. Bila bercakap tentang gua, pelik jika tidak ada labah-labah dalam senarai kan? Jadi, untuk makhluk yang seterusnya adalah labah-labah atau lebih dikenali sebagai labah-labah kawai. Macam yang kita semua tahu, labah-labah amatlah ditakuti oleh kebanyakan manusia. Tidak kira sama ada di utara, timur, selatan maupun barat. Haiwan yang berkaki 8 ini kebanyakannya boleh mendatangkan bahaya kepada manusia. What's that? Right there. Kalau korang terjumpa tu, hati-hatilah ya. Mula dijumpai pada tahun 1971 di Kepulauan Hawaii. Labah-labah kawai ini dikatakan antara haiwan yang paling jarang sekali ditemui di dunia. Ini kerana para pengkaji tidak menemui jumlah yang lebih daripada 30 ekor dalam satu-satu masa. Secara tak langsung, mereka membuat kesimpulan bahawa labah-labah ini hanya hidup di Kauai, salah satu pulau yang terletak di Hawaii. Labah-labah ini dikatakan mempunyai struktur badan yang luksinar, membuatkan mereka sukar untuk dijejaki disebabkan habitatnya yang berada di dalam kegelapan. Labah-labah kawai tidak menggunakan deria penglihatan untuk terus hidup. Sebaliknya, mereka lebih menggunakan deria yang lain. Yang pertama, lipan gua. Kalau tadi kita bercerita tentang labah-labah yang korang takutkan tu, senarai tak akhir ni pun Prof Tau rasa korang akan takut juga. Prof Tau yakin, selain daripada geli dengan kaki yang banyak, korang mesti takut kan kalau terjumpa dengan lipan? Kalau kena gigit tu, silap-silap boleh demam tau. Tapi, tahukah korang bahawa terdapat spesies lipan yang hanya tinggal di dalam gua sahaja yang terletak di negara Amerika yang diberi nama cave centipede ni, ataupun dalam bahasa Melayu, lipan gua lah kan. Walaupun bersaiz kecil, tapi disebabkan kaki-kakinya yang banyak dan panjang tu membuatkan lipan gua ni kelihatan sangat menakutkan. Prof Tau tak dapat bayangkan kalau kena gigit dengan lipan ni. Selain bergerak laju di dalam dinding-dinding gua, lipan ini mempunyai diet yang sederhana. Mereka makan lipas serta labah-labah yang berada di dalam gua berkenaan. Selain tu, para saintis turut mengatakan bahawa sebenarnya lipan-lipan ni tersangatlah sedikit dan jika terkena gigitannya, tidak memberi ancaman kepada nyawa manusia.
Berdasarkan senarai yang Prof Tau nyatakan ni, ada lagi tak senarai lain makhluk pelik yang korang tahu ataupun pernah terserempak? Cuba kongsikan di ruangan komen. Rasanya setakat ni dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum dan bye.